Baik, terima kasih kepada Hani dan Hezri di Studio 3 Angkasa Puri. Selamat pagi, salam satu Malaysia. Sekali lagi, saya Hazel Desmond dan Syahril Sarapudin membawakan kepada anda secara langsung dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, istiadat penghormatan penuh ketenteraan kali kelima untuk kumpulan kelima bagi jenazah tragedi MH17. Ya, skrip yang sama sebenarnya kami bawakan kepada anda, cuma wataknya berbeza. Untuk 4 kumpulan terdahulu telah pun selesai dan seperti Hazel katakan hari ini merupakan kumpulan kelima yang akan kami bawakan perhatian anda, yang mana pada hari ini 3 keranda jenazah akan melalui istiadat yang sama, melalui penghormatan yang sama diusung dan akan disemadikan pada hari ini. Dan inilah dia gambarannya, pesawat Boeing 777 yang telah pun mendarat pada pagi tadi sebenarnya, dan pada ketika ini digerakkan betul-betul di hadapan khemah kenamaan untuk bermulanya istiadat penghormatan bagi mangsa tragedi MH17. Dan di kemah kenamaan ketika ini sudah pun menerima kehadiran Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai mewakili kerajaan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jenazah tragedi MH17 pada pagi ini. Dan sudah pun 63 hari, lebih kurang 63 hari berlalu sejak penerbangan Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di timur Ukraine, dan akhirnya penantian berakhir bagi keluarga Allahyarham Sheikh Muhammad Nur Mahmud dan juga keluarga Allahyarham Muhammad Afzal Tambi dan adiknya Allahyarham Marsha Azmina Tambi. Ya, para penonton sekalian, kalau yang biasa berada di lapangan terbang, pastinya kebiasaannya kita terasa bingit mendengar desingan enjin pesawat. Tetapi desingan setiap pesawat yang tiba setiap kali istiadat ini berlangsung bagaikan satu jawapan penantian insan yang tersayang selama lebih 2 bulan yang lalu akhirnya telah pun menemui jawapan. Suka saya katakan ini sebagai senyuman dalam tangisan. Kenapa saya katakan senyuman? Senyuman tatkala apa yang mereka nantikan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka hasratkan akhirnya termakbul jua pada hari ini tatkala jenazah insan tersayang, waris-waris mereka akhirnya dapat dibawa pulang dan tiba di Kompleks Bunga Raya ini. Tangisan pula, tangisan pastinya kerana ini merupakan hari yang terakhir insan tersayang ini akan bersama mereka sebelum jasad mereka akan sama-sama disemadikan ke dalam liang lahat pada hari ini juga. Langit suram di pagi Jumaat ini seolah-olah memahami kehibaan yang ditanggung oleh ahli keluarga sejak 63 hari lalu. Dan beginilah suasana di sekitar Kompleks Bunga Raya KLIA pagi ini. Segala persiapan telah pun dilakukan dengan rapi oleh 42 pegawai dan 215 anggota lain-lain pangkat Brigade ke-12 Infanteri Malaysia. Sambil kita menantikan pesawat Boeing 777 yang membawa ketiga-tiga keranda jenazah mangsa nahas MH17 ini betul-betul dihentikan di hadapan khemah kenamaan dan juga khemah para waris yang turut bersama pada hari ini. Suka juga saya kongsikan kepada para penonton sekalian, setakat ini seramai 224 penumpang MH17 telah pun dikendal pasti dan 74 lagi masih sedang dalam proses pengecaman. Dan semalam Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai telah pun memaklumkan dalam satu sidang media di mana pakar forensik di Belanda juga telah mengenal pasti mayat mendiang Liu Yao Chi, mendiang Tan Siu Po, mendiang Meling anak mula
Matthew Ezekiel Sevagnanam dan juga mendiang Lee Kiah Yen. Namun pengumuman mengenai bila ia akan dibenarkan dibawa pulang belum lagi dimuktamadkan kerana ia masih lagi dalam proses pendokumentasian yang tiba pada tanggal 19 September, yakni pada hari Jumaat yang penuh barakah ini adalah 3 jenazah yang beragama Islam dan bakinya insya-Allah akan dibawa pulang dalam tempoh yang terdekat. Dan inilah dia pesawat komersial Malaysia Airlines MH19 yang telah pun mendarat di KLIA pada kira-kira pukul 6.10 pagi tadi, yang terbang dari lapangan terbang antarabangsa Schiphol, Amsterdam. Ketika ini telah pun selamat mendarat dan masuk di hadapan kemah keutamaan di Kompleks Bunga Raya ini. Dan ketika ini bergerak mengambil tempat di hadapan pintu pesawat MH19 ini Jumbo Cargo Pallet Loader JCPL yang akan membawa turun 3 keranda jenazah MH17. Pastinya dengan ketibaan 2 lagi keranda jenazah bagi keluarga Allahyarham Tambi ini menjadikan 5 sekeluarga telah pun ditemui, dan pada ketika ini pastinya hasrat waris mereka untuk menantikan seorang lagi ataupun satu lagi jenazah anak bongsu keluarga Allahyarham Tambi ini ditemui dan segera dibawa pulang untuk disemadikan di negeri Sarawak, bumi Kenyalah. Satu kisah pemergian sebuah keluarga yang sesungguhnya amat menyayat hati sebenarnya, di mana 6 anak beranak ini yang dalam perjalanan pulang dari Amsterdam mahu pulang, berhasrat untuk pulang ke tanah air setelah 3 tahun menetap di Kazakhstan. Namun akhirnya hasrat untuk kembali ke tanah air, hasrat untuk berhijrah semula untuk menetap ke tanah air tidak kesampaian. Sambil pada ketika ini pergerakan masuk, kumpulan penanda menandakan 3 keranda jenazah akan diusung seketika nanti, dan kumpulan penanda ini akan mengambil posisi mereka berada sejurus. Selepas ini 3 van jenazah pula akan bergerak masuk. Hari ini secara keseluruhannya 42 pegawai beserta 215 anggota lain-lain pangkat dari Brigade 12 Infanteri Angkatan Tentera Malaysia bertugas untuk menyempurnakan istiadat penghormatan bagi mangsa nahas tragedi MH17. Pergerakan masuk kumpulan JCPL yang ditugaskan untuk membawa keluar keranda dari pesawat ini
Kumpulan JCPL Jumbo Cargo Pallet Loader telah pun mengambil posisi mereka untuk menurunkan 3 keranda, dan sejurus selepas ini kumpulan pengusung pula akan berarah masuk bagi mengusung ketiga-tiga keranda. Sama juga seperti istiadat yang lalu, 8 anggota dengan seorang ketua akan bertindak bagi setiap kumpulan pengusung untuk membawa ketiga-tiga jenazah. Baik, ketiga-tiga van jenazah telah pun berarak masuk sambil didahului dengan kumpulan bermotosikal dari Angkatan Tentera Malaysia mengambil posisi mereka, yang mana 8 motosikal dari pengiring bermotosikal dari Angkatan Tentera Malaysia ini mendahului sebuah van jenazah. Ini bermakna van jenazah tersebut akan menjadi van jenazah yang ketiga yang akan membawa jenazah Allahyarham Syekh Muhammad Nur Mahmud. Manakala 2 lagi van jenazah akan membawa keranda adik-beradik Allahyarham Muhammad Afzal bin Allahyarham Tambi dan Allahyarham Marsha Azmina binti Allahyarham Tambi. Inilah dia bagi anda yang baru sahaja mengikuti siaran kami pada ketika ini. Istiadat ketenteraan penuh penghormatan bagi kumpulan kelima jenazah tragedi MH17. Istiadat penghormatan penuh ketenteraan yang buat kali kelimanya diberi kepada jenazah orang awam selepas istiadat pertama diberikan pada 22 Ogos, yang kedua pada 24 Ogos, diikuti oleh istiadat penghormatan penuh ketenteraan kali ketiga pada 2 September dan kali terakhir pada 9 September lalu. Keranda pertama yang mula diusung keluar adalah keranda Allahyarham Muhammad Afzal bin Allahyarham Tambi, dan disusuli pula dengan keranda kedua adalah keranda Allahyarham Marsha Azmina binti Allahyarham Tambi. Masing-masing adalah anak kedua dan ketiga pasangan Allahyarham Tambi Ji bersama Allahyarham Ariza Ghazali. Dan kami dimaklumkan jenazah Allahyarham Muhammad Afzal dan Allahyarham Marsha Azmina telah pun dimandikan, dikafankan dan juga disembahyangkan di rumah mayat manusia ini S. Graban H dekat The Hague pada Isnin yang lalu. Di mana pada Isnin lalu sembahyang jenazah dan juga majlis tahlil di rumah mayat wanita ini telah pun disertai oleh lebih 50 warga Malaysia termasuk Duta Besar Malaysia di Belanda. Air mata gugur sendiri tak kala mereka yang hadir di kemah keutamaan pada ketika ini menerima kepulangan Allahyarham Muhammad Afzal bin Allahyarham Tambi
dan adiknya Allahyarham Marsha Azmina binti Allahyarham Tambiji. Dan sebelum ini, jenazah ibu dan ayah kepada dua adik-beradik ini, iaitu Allahyarham Tambiji dan isteri Allahyarham Ariza Ghazali dan anak sulung mereka Allahyarham Muhammad Afif, telah selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Semariang Petrajaya Kuching pada 9 September dan juga 22 Ogos yang lalu. Dan sehingga ke saat ini hanya tinggal seorang lagi anak pasangan ini, iaitu Muhammad Afzrus, 13 tahun, yang masih lagi belum dikenal pasti. Baik, keranda pertama, keranda Allahyarham Muhammad Afzal bin Allahyarham Tambi telah pun tiba di van jenazah, dan pada ketika ini keranda kedua pula, keranda Allahyarham Marsha Azmina binti Allahyarham Tambi dibawa turun dan juga akan diusung ke van jenazah yang kedua. Sebelum ini, jenazah ibunya Allahyarham Ariza dan juga abang sulung mereka Allahyarham Muhammad Afif, 19 tahun, telah pun selamat disemadikan pada 22 Ogos lalu, dan juga diikuti Allahyarham ayahanda mereka Allahyarham Tambiji yang telah pun selesai disemadikan pada 9 September lalu. Dan kita pastinya dua lagi jenazah 6 sekeluarga ini akan disemadikan bersebelahan dengan pusara, ibu, ayah dan juga abang long mereka. Selepas 2 tahun menetap di Kazakhstan, adik-beradik ini, Allahyarham Muhammad Afzal dan Allahyarham Marsha Azmina, mahu menyambut hari raya di kampung halaman mereka di Sarawak. Dan mereka sekeluarga merancang untuk terus menetap di tanah air kerana Allahyarham ayahanda mereka, Tambiji, akan memulakan tugas di Kuala Lumpur selepas Hari Raya Aidilfitri. Sambil yang anda saksikan seketika tadi, pastinya keluarga ataupun waris terdekat bagi jenazah kedua-dua beradik ini yang telah pun tiba di Kompleks Pengeraya seawal pagi tadi. Saya dengan Hazel sendiri pun sempat berjumpa dengan mereka awal-awal pagi tadi, dan ya, tidak ada apa yang boleh diungkapkan selain rasa pilu, hiba, tetapi mereka gembira kerana akhirnya hampir kesemua jenazah 6 sekeluarga ini telah pun ditemui, dan seketika nanti mereka akan turut bersama kedua-dua keranda ini menaiki pesawat C-130 untuk dihantar terus ke Kuching. Dan ketika ini, keranda yang membawa satu-satunya anak kapal yang terakhir yang terkorban bersama 14 rakannya yang lain, keranda yang membawa Allahyarham Sheikh Muhammad Nur Mahmud berusia 44 tahun,
akhirnya kembali ke tanah air untuk bersemadi dengan tenang setelah jenazah rakan setugasnya yang lain sudah pun dibawa pulang ke tanah air sejak 22 Ogos yang lalu. Dan ini pastinya wajah sugul rakan-rakan dan juga sahabat yang mungkin pernah bekerja dengan Allahyarham Sheikh Muhammad Noor Mahmud, yang mungkin pernah satu pesawat dengan Allahyarham Sheikh Muhammad Noor ini, dan juga dulunya mungkin pernah mereka bergelak tawa, makan bersama. Hari ini sekali lagi ataupun buat kali terakhir mereka menatap keranda jenazah sahabat mereka Allahyarham Sheikh Muhammad Noor Mahmud. Dan begitulah ketawa dan menangis bersama. Kompleks Bunga Raya KLIA ini menjadi saksi berakhirnya gurau senda dan gelak ketawa mereka bersama Allahyarham Sheikh Muhammad Noor Mahmud. Dan Hazel, kalau boleh kita kongsikan bersama para penonton, yang pasti kali terakhir Allahyarham Sheikh Muhammad Noor Mahmud ini sempat sebenarnya menghantar teks ataupun menghantar rakaman lagu Dendang Perantau kepada isteri beliau sebelum bertolak ataupun sebelum berlepas dari lapangan terbang di Amsterdam. Dan pastinya lagu Dendang Perantau yang dikirimkan melalui pesanan suara itulah menjadi kenangan terakhir buat seluruh ahli keluarga Sheikh Muhammad Noor. Sama seperti istiadat yang lalu, kita akan bertafakur seminit apabila pengacara lokasi mengumumkannya. Sebagai menghormati mangsa tragedi, semua hadirin dimohon untuk berdiri dan bertafakur selama 1 minit. Bagi yang beragama Islam, mohon sedekahkan Al-Fatihah, manakala yang lain berdoa mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Baik, demikian tadi selesai sesi bertafakur selama seminit bagi menghormati 3 jenazah tragedi MH17 yang tiba pada pagi ini. Jenazah Allahyarham Muhammad Afzal bin Tambi, jenazah Allahyarham Marsha Azmina binti Tambi, dan jenazah Sheikh Muhammad Noor Mahmud. Dan pada ketika ini pergerakan keluar kesemua ketiga-tiga van jenazah sambil didahului oleh kumpulan pengiring bermotosikal Angkatan Tentera Malaysia melalui pentas kenamaan bagi diberikan penghormatan terakhir di Kompleks Bunga Raya. Bagi jenazah Allahyarham Sheikh Muhammad Noor Mahmud,
jenazah arwah akan disemadikan di tanah perkuburan Sungai Jati, Kampung Jawa, yang mana jenazah lintas lalu sebagai tanda penghormatan. van jenazah yang berada di hadapan pada ketika ini mendahului dua lagi van jenazah akan terus bergerak ke Lebuh Raya KLIA, Elite, Lebuh Raya Kesas, susur Kelang Banting, Jalan Langat, Jalan Batu Unjur, dan juga akan tiba di rumah waris jenazah sebelum jenazah akan dibawa ke Masjid Sultan Sulaiman, dan destinasi yang terakhir adalah di tanah perkuburan Sungai Jati, Kampung Jawa. Manakala bagi jenazah Allahyarham adik-beradik Muhammad Afzal dan Allahyarham Marsha Azmina akan dibawa pulang ke tempat asal mereka di Kuching, Sarawak, akan diterbangkan menggunakan helikopter pesawat Hercules C-130. Dijangka akan dibawa ke, difahamkan akan disemadikan di tanah perkuburan yang sama dengan Allahyarham ibu dan bapa mereka, di mana kedua-duanya akan diterbangkan ke TUDM Kuching dan akan dibawa melalui Jalan Tun Jugah, Jalan Tun Razak, Jalan Marikan Saleh, Bulatan Gersik, Bulatan Mahkamah, Jalan Masjid Negeri, Bulatan Semariang, sebelum disemadikan di tanah perkuburan Jalan Sultan Tengah di Semariang, Kuching. Dua kumpulan pengiring bermotosikal Angkatan Tentera Malaysia mengiringi dua van jenazah bagi jenazah kedua-dua adik-beradik ini menuju ke lokasi ataupun ke sudut di kompleks pengeraya ini yang menempatkan pesawat C-130 Hercules yang akan membawa mereka, dan ini adalah van jenazah yang membawa Allahyarham Syekh Muhammad Nur Mahmud yang telah pun seketika tadi keluar dari perkarangan kompleks pengeraya untuk terus saja menuju ke lokasi yang telah pun saya maklumkan seketika tadi. Kedua-dua van jenazah ini telah pun tiba di satu sudut di kompleks pengeraya ini, dan seketika saja nanti melalui penghormatan yang sama, melalui istiadat yang sama, kedua-dua keranda jenazah ini akan mula diusung dan juga diposisikan dalam ruang di pesawat Hercules C-130 ini untuk terus diterbangkan ke Kuching, Sarawak. Sambil kami dimaklumkan ramai juga waris keluarga Allahyarham ataupun waris bagi keluarga kedua-dua pasangan adik-beradik ini telah pun berada di kompleks pengeraya ini dan akan juga menaiki pesawat yang sama mengiringi kedua-dua keranda jenazah. Seperti yang saya kongsikan, setiap kali saya membawakan isyarat penghormatan ini, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Begitu jugalah dengan manusia, tiada seorang pun boleh lari dari ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ajal seseorang itu telah sampai, malaikat Israel tetap akan mencabut nyawanya, tidak kira di mana seseorang itu berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, katakanlah, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Pastinya kita semua juga yang menghirup udara segar, yang masih lagi diberikan roh oleh Yang Maha Pencipta, masih lagi mempunyai ruang untuk bersedia sebelum kita juga akan dipanggil bertemu Pencipta kita pada bila-bila masa, tidak kira kecil, tidak kira remaja, tidak kira dewasa, tidak kira tua. Apabila sampai ajal kita, kita akan pergi menghadap Ilahi. Dan inilah dia, secara langsung kami bawakan istiadat ketenteraan penuh penghormatan kepada jenazah tragedi MH17. Sedekat mungkin kami bawakan kepada anda sejak ketibaan kumpulan pertama jenazah tragedi MH17 pada 22 Ogos yang lalu. Hari ini bagi kumpulan kelima, istiadat yang sama, pergerakan yang sama, susun langkah yang sama kami bawakan, mengiringi perjalanan terakhir mereka yang terkorban dalam tragedi yang tidak diundang ini. Pesawat C-130 ini akan menerbangkan pulang jenazah dua adik-beradik, Allahyarham Muhammad Afzal Tambi dan Allahyarham Marsha Azmina Tambi, untuk disemadikan di tanah perkuburan Semariang, Kuching. Yang pasti, para penonton sekalian, pastinya setiap dari kita mengimpikan untuk kembali bertemu Pencipta kita dalam keadaan yang terbaik. Namun, bagi orang-orang yang beriman, mereka pastinya cemburu dengan apa yang berlaku kepada mangsa tragedi MH17 ini. Kenapa saya katakan begitu? Kerana mereka antara insan-insan yang paling bertuah sekali. Setiap hari, setiap masa, setiap detik, setiap waktu dan tika, mereka disedekahkan barakah sebuah Al-Fatihah. Mereka sentiasa didoakan, tidak kira oleh sesiapa saja, bukan saja di Malaysia, malah ulama-ulama seantero dunia yang turut sama mendoakan kesejahteraan mereka. Kalau kita tanya diri kita, mungkinkah kita akan mendapat penghormatan, doa yang sedemikian tatkala kita menemui Pencipta nanti? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu
ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka tepatlah firman Allah juga dalam surah Al-Asr yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka inilah hikmah di sebalik musibah ini. Sentiasa kita berpesan-pesan kepada semua umat manusia yang masih lagi diberi kesempatan untuk bernyawa, supaya kita melakukan yang terbaik. Kita bersiap sedia beramal sebaik mungkin sebelum nyawa ataupun roh keluar dari jasad, dan sebelum jasad kita ditempatkan ke dalam liang lahat yang pastinya nyata kita akan melaluinya. Cuma kita belum tahu tarikh dan masanya bila kita akan bertemu Sang Pencipta. Diusung dengan penuh hormat langkah tertib oleh kumpulan pengusung Angkatan Tentera Malaysia membawa masuk jenazah ke pesawat Hercules C-130 ini. Dan ini pula kelibat keluarga dan waris terdekat yang mengiringi kepulangan jenazah adik-beradik ini ke tempat asal mereka. Secara tersiratnya ketiga-tiga keranda jenazah yang tiba di kompleks KLIA, Kompleks Bunga Raya KLIA pada pagi yang penuh barakah ini amat bertuah kerana hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang begitu dinantikan, hari yang begitu bermakna bagi umat Islam. Hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin. Hari Jumaat mempunyai banyak kelebihan dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Yang pertama, keutamaan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia dan merupakan penghulu segala hari. Kedua, hari Jumaat ini adalah hari yang waktu adalah yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan yang ketiga, dosa-dosanya diampuni antara Jumaat tersebut dengan Jumaat sebelumnya. Maka ayuh seluruh para penonton yang menyaksikan istiadat penghormatan yang kami bawakan secara langsung pada hari ini, gunakanlah kelebihan barakah pada hari Jumaat ini untuk mendoakan insan-insan yang tersayang, untuk mendoakan kemakmuran negara kita, untuk mendoakan keselamatan negara kita dan juga kemakmuran seluruh isinya, dan juga tidak terkecuali mendoakan kesejahteraan ketiga-tiga jenazah yang tiba pada hari ini, supaya mereka juga akan dapat ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, insya-Allah. Ahli keluarga dan juga waris yang mengiringi kepulangan jenazah Allahyarham Muhammad Afzal dan jenazah Allahyarham Marsha Azmina sudah pun mengambil tempat ataupun masuk ke pesawat Hercules C-130 ini. Pastinya bukan mudah untuk mereka untuk menghadapi episod demi episod kepulangan ahli keluarga mereka
kepulangan 6 anak beranak keluarga Allahyarham Tambiji. Namun kita doakan mereka terus sahaja diberi kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi mungkin satu lagi episod ketibaan pulang adik-beradik, adik kepada jenazah Allahyarham Muhammad Afzal dan juga Allahyarham Marsha Azmina ini, yang setakat ini masih belum dikenal pasti, tetapi kita doakan akan ada perkabaran positif pada bila-bila masa sahaja sepanjang bulan ini. Orang-orang yang beriman percaya bahawa semua takdir Allah itu baik dan ada hikmahnya, kerana Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Mereka mengharap pahala darinya dan hanya orang yang sabar dicukupkan pahala tanpa batas, iaitu orang yang sabar semata-mata kerana Allah, bukan kerana terpaksa. Ini kerana sabar yang diganjari pahala adalah sabar di awal musibah. Mungkin juga sempat saya kongsikan kisah ini. Rasulullah SAW pernah melewati di sebelah seorang wanita yang menangisi kematian anaknya. Baginda berkata kepadanya, "Takutlah kepada Allah dan bersabarlah." Kemudian wanita itu berkata, "Engkau tidak rasa musibah yang aku alami?" Ketika Rasulullah SAW berlalu dari situ, ada sahabat berkata kepada wanita itu bahawa orang yang menasihatinya tadi adalah Rasulullah SAW. Alangkah terkejutnya wanita itu. Dia segera pergi ke rumah Rasulullah SAW dan berdiri di pintunya. Lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, tadi aku tidak mengenalmu. Sekarang aku sabar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sabar itu adalah di awal musibah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga ia juga dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Sambil pada ketika ini yang kita saksikan, alhamdulillah, kedua-dua keranda jenazah adik-beradik ini telah pun berada di pesawat Hercules C-130 dan juga kesemua waris-waris bagi keluarga Allahyarham Tambi dan juga keluarga Allahyarham Ariza Ghazali ini juga telah pun berada di dalam pesawat yang kita nantikan. Adalah pesawat ini akan diterbangkan dan akan tiba di TUDM Kuching seketika nanti. Hazel, sambil kita menantikan sebenarnya pesawat C-130 Hercules itu diterbangkan, mungkin kita boleh bagikan gambaran sekali lagi kepada para penonton saat tanggal 22 Ogos lalu, tatkala dua keranda jenazah ibu mereka, jenazah abang sulung mereka, iaitu jenazah Allahyarham Ariza Ghazali dan juga jenazah Allahyarham Muhammad Afif, yang ini dia gambarannya yang tiba di Kompleks Mengeraya sebagai ketibaan ataupun sebagai istiadat penghormatan yang pertama yang tiba pada tarikh tersebut. Pada saat itu 20 jenazah secara keseluruhannya, termasuklah jenazah ibu mereka dan juga jenazah abang long mereka, jenazah Allahyarham Ariza Ghazali dan juga Allahyarham Muhammad Afif, yang tiba pada saat ataupun pada tarikh 22 Ogos yang lalu. Dan sejurus selepas itu, kedua-dua keranda jenazah jenazah keluarga ataupun jenazah anak beranak ini juga turut sama diterbangkan menggunakan pesawat Hercules C-130 dan juga tiba di lapangan terbang di TUDM Kuching sebelum disemadikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam di Semariang.
Dan kira-kira seminggu selepas itu, keluarga Allahyarham Tan Biji menerima perkabaran pengenalpastian Allahyarham Tan Biji yang telah berjaya dikenal pasti pada ketika itu dan akhirnya dibawa pulang pada penerbangan kumpulan keempat pada 9 September lalu untuk disemadikan bersama dengan isteri Allahyarham iaitu Allahyarham Ariza Ghazali dan juga anak sulungnya. Dan pada ketika ini pun sehingga ke saat ini dengan kepulangan dua lagi anak Allahyarham Tan Biji ini iaitu Allahyarham Muhammad Afzal dan juga Allahyarham Marsha Azmina, maka dengan itu seorang sahaja lagi lah anak bongsu Allahyarham Tan Biji yang masih lagi belum dikenal pasti dan masih lagi berada di bumi asing sehingga ke saat ini. Dan yang kita saksikan di kaca TV pada hari ini adalah imbasan seketika tatkala dua keranda jenazah, satunya keranda jenazah Allahyarham Tan Biji dan satu lagi adalah keranda jenazah seorang bayi yang tiba pada tanggal 9 September lalu. Dan seperti istiadat penghormatan yang sama, keranda jenazah Allahyarham Tan Biji ini turut sama diterbangkan menggunakan pesawat Hercules C-130 ini dan terus diterbangkan ke Kuching, dan juga jasad Allahyarham Tan Biji disembadikan bersebelahan dengan pusara isteri dan juga anak sulungnya iaitu Allahyarham Ariza Ghazali dan juga Allahyarham Muhammad Afif. Mereka merupakan antara angka yang paling ramai sekeluarga Hazel sebenarnya. 6 sekeluarga terkorban menjadi mangsa kepada tragedi yang penuh menyayat hati, tragedi yang menimbulkan rasa marah kepada seluruh, bukan sahaja rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia. Nyawa yang tak berdosa melayang begitu sahaja. Dan mana mungkin kita boleh hilang dari ingatan kita seluruh rakyat Malaysia, Syaril, apabila kita menerima, tak kala kita menerima kabar buruk pada malam 18 Julai yang lalu, awal pagi 18 Julai lalu sebenarnya, mengenai seolah-olah mungkin tidak percaya pada ketika itu. Betul. Bagaimana mungkin pesawat Malaysia Airlines yang tidak pernah pun menghadapi tragedi sebegini ditembak jatuh di bumi asing, dan pada ketika itu tidak mungkin dapat diterima oleh ahli keluarga maupun waris dan juga sahabat handai mengenai musibah yang menimpa 43 warga negara Malaysia ini bersama dengan lebih 200 penumpang warga negara lain di dalam pesawat MH17 itu. Dan ketika ini kita masih lagi menunggu pelepasan pesawat Hercules C-130 yang akan terbang ke TUDM Kuching untuk membawa pulang jenazah dua adik-beradik, jenazah Muhammad Afzal dan jenazah Marsha Azmina kembali ke pangkuan keluarga untuk disemadikan bersama dengan arwah ayah, ibu dan abang mereka. Pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Tentera Malaysia ini dikendalikan ataupun dipandu oleh juruterbangnya iaitu Sarjan Said Zubaidi dan juga Sarjan Faizal Hashim yang akan membawa dua keranda adik-beradik ini dan juga waris terdekat bagi keluarga Allahyarham Tan Biji dan juga keluarga Allahyarham Ariza Ghazali terus ke Kuching, Sarawak. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Seperti yang saya maklumkan di awal-awal tadi, tak kala pada ketika ini ada beberapa lagi jenazah yang telah pun dikenal pasti di Belanda, dan insya-Allah dalam masa terdekat, kalau segala-galanya selesai, kalau semua proses pendokumentasiannya selesai, insya-Allah mereka semua juga akan dibawa pulang pada tarikh yang akan diumumkan nanti. Pakar forensik di Belanda telah mengenal pasti mayat mendiang Liu Yao-chi, mendiang Tan Siu Poh, mendiang Meling anak mula, mendiang Matthew Ezekiel Sivaknanam
dan juga mendiang Lee Kiah Yin. Namun pengumuman mengenai bila kesemua jenazah tersebut akan dibawa pulang akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Itu yang dimaklumkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai semalam. Baik, sementara kita menantikan pelepasan pesawat Hercules C-130 ini, mungkin kepada anda yang mengikuti siaran kami sejak jam 8.20 pagi tadi, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dan ketika ini, saat kita mengiringi kepulangan jenazah dua adik-beradik ini, sama-sama kita berdoa di mana saja anda berada ketika ini, mungkin di pejabat, mungkin di rumah anda mengikuti siaran kami pada ketika ini. Sama-sama kita berdoa semoga mereka tenang. Dan semoga ahli keluarga dan juga waris yang ditinggalkan pergi untuk selama-lamanya akan terus diberi keberanian, akan terus diberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan yang cukup tragis ini. Pastinya hikmah terbesar di sebalik musibah adalah dihapuskan dosa dan diganjari pahala sehingga dia beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh pahala yang besar bersama ujian yang besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, dia memberi ujian kepadanya. Siapa yang redha, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha padanya, dan siapa yang murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya. Hadis sahih riwayat Al-Tirmizi. Sementara dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hamba-Nya, disegerakan baginya hukuman di dunia, dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hamba-Nya, ditahan baginya balasan dosanya hingga akan disempurnakan pada hari kiamat. Juga hadis dari Hasan riwayat Al-Tirmizi. Pesawat C-130 Hercules sudah bersiap sedia untuk berlepas pada bila-bila masa. Jadi kepada anda mungkin yang berada di negeri Sarawak pada ketika ini yang mahu memberikan penghormatan sama, yang tidak berkesempatan untuk tiba di kompleks Megaraya KLIA ini, anda juga boleh berada di tanah perkuburan di Semeriang yang akan menjadi lokasi persemadian kedua-dua jenazah ini. Dan kepada yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda juga insya-Allah boleh bersama mungkin di Masjid Sultan Sulaiman dan juga di tanah perkuburan Sungai Jati Kampung Jawa bagi memberikan penghormatan dan juga bagi menzahirkan doa kepada Allahyarham Syekh Muhammad Nur Mahmud. Dan juga bagi semua cabin crew ataupun pegawai-pegawai, petugas-petugas yang masih lagi bertugas dengan Malaysia Airlines MAS, kita mengharapkan anda terus tabah, terus cekal, meneruskan tugasan harian tanpa memikirkan perkara yang negatif, kerana tidak kira di mana saja kita boleh dijemput oleh pencipta kita. Tidak kira apa pekerjaan sekalipun, kita boleh dijemput pencipta kita. Jadi pekerjaan di cabin crew bukanlah menjadi penyebab kepada kematian, kerana semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz.
Pesawat Charlie, pesawat Hercules C-130 bersiap sedia untuk diterbangkan. Selamat pulang adik Muhammad Afzal bin Tambi. Selamat pulang juga kepada adik Marsha Azmina Tambi. Selamat pulang ke pangkuan keluarga. Bersemadilah dengan tenang bersama ayahanda, ibunda. Ya, pasti sabda Nabi Muhammad SAW ini perlu kita sentiasa kekalkan dalam ingatan kita. Ya, pada mereka para nabi sangat gembira dengan musibah seperti kalian gembira dengan kemudahan. Hadis sahih riwayat Ahmad. Okey, alhamdulillah segala-galanya lancar, segala-galanya alhamdulillah segala-galanya lancar, segala-galanya selesai, Hazel. Ya, dengan penerbangan pesawat Hercules C-130 tadi, maka berakhirlah istiadat penghormatan penuh ketenteraan bagi kumpulan kelima mangsa MH17. Kita akan terus meratapi pemerigian mereka untuk selama-lamanya. Pemerigian mereka akan terus diratapi oleh keluarga dan juga waris sehinggalah keadilan dituntut untuk kesemua mangsa yang terkorban dalam tragedi ini. Dan pastinya sejak nahas itu berlaku pun 3 keutamaan telah pun diberikan oleh kerajaan, iaitu membawa balik ke semua mangsa, membawa balik barangan peribadi ke semua mangsa MH17 warga negara Malaysia, dan juga untuk menentukan punca tragedi dan juga memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Syahril, mungkin ketika ini di saat akhir, di saat hampir kesemua jenazah boleh berjaya dibawa pulang, sudah lebih kira-kira 38 jenazah sebenarnya dibawa pulang ke tanah air. Mungkin jauh di sudut hati setiap warga negara Malaysia ketika ini ialah rasa marah mungkin kepada mereka yang menjadi dalang di sebalik tragedi ini. Tapi apapun, Syahril, kita akan terus di sini membawakan perkembangan dari masa ke semasa, dan rakan tugas kita di Kuching dan juga di Klang pada ketika ini pun sudah pun bersedia untuk membawakan liputan seterusnya di sana sepanjang hari ini. Jangan berganjak dari TV1 pada ketika ini. Hazri dan juga Hani, banyak lagi perkongsian yang akan dibawakan menjurus kepada ketibaan ketiga-tiga jenazah bangsa nahas MH17, dan tarikh bagi penerimaan jenazah yang seterusnya akan sama-sama kita nantikan pengumumannya oleh Kementerian Pengangkutan nanti. Jadi saya, Syahril dan juga Hazel melabuhkan tirai seketika mewakili semua kru-kru penerbitan kami di Kompleks Bunga Raya KLIA mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Kita kembali bersama Studio 3. Hazri dan juga Hani.